أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan daripada kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikut keinginannya, yang hanya akan menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu kepadanya dan aku memukul daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Ya Allah berfirman, lemparkanlah dia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan
kepitlah tanganmu ke ketiakmu, nescaya akan keluar cahaya putih yang tidak cacat sebagai mukjizat yang lain, untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Ya Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan daripada lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu daripada keluargaku, iaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia bersamaku, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatimu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Nabi Musa AS memohon kepada Allah agar dadanya dilapangkan untuk menghadapi Fir'aun yang terkenal sebagai seorang raja yang kejam. Setiap orang yang memandang Nabi Musa AS akan merasakan kasih sayang kepadanya. Yang terbunuh adalah seorang bangsa Qibti yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israel, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Qasas 28:15. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Surah Taha 20:14. Firman Allah, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Inilah kewajipan yang pertama kali bagi setiap mukhalaf, iaitu hendaklah mereka meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Maka sembahlah aku, iaitu esakanlah diriku dan sembahlah aku dengan tidak menyekutukanku. Firman Allah, dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Tentang ayat ini ada yang berpendapat maknanya ialah dirikanlah solat untuk mengingat aku. Ada pula yang berpendapat dirikanlah solat pada saat engkau ingat kepadaku. Pendapat kedua ini berdasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas daripada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, jika seorang daripada kamu tertidur hingga tertinggal solat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah dia mengerjakannya pada saat dia ingat, kerana sesungguhnya Allah telah berfirman, dan laksanakanlah solat untuk mengingatku. Dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, terdapat hadis daripada Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah bersabda, sesiapa tertidur atau lupa mengerjakan solat, maka kafaratnya ialah hendaklah dia melaksanakannya ketika dia telah ingat atau bangun daripada tidurnya, dan tidak ada kafarah yang lain selain daripada itu. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada satu malam kami pernah bersama Nabi SAW. Lalu baginda melihat ke arah bulan purnama. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya aku akan melihat Rabb kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini, seperti kamu melihat bulan purnama ini, dan kamu tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kamu mampu untuk tidak melewatkan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan beberapa pelajaran. Orang yang beriman pasti akan bertemu dengan Allah tanpa penghalang dan tiada batas untuk dapat melihatnya. Orang kafir pada hari itu terhalang untuk melihat Allah. Sesungguhnya memelihara dua solat subuh dan asar mempunyai tujuan untuk melihat Allah, yang merupakan kenikmatan syurga yang paling besar. Daripada Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW melakukan iktikaf.
Suatu ketika baginda berkhutbah di hadapan orang-orang sambil bersabda, ketahuilah, jika salah seorang daripada kamu melakukan solat, sungguh dia sedang berkomunikasi dengan Rabbnya. Maka hendaklah seorang daripada kamu mengetahui apa yang dia panjatkan kepada Allah, dan janganlah sebagian kamu mengeraskan bacaannya di atas bacaan sebagian yang lain dalam solat. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda meriwayatkan daripada Rabbnya, hadis qudsi, Allah berfirman, jika seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan kepadanya sehasta. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Doa dimudahkan berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan daripada lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Surah Taha 20 ayat 25 hingga 28. Sadaqallahul azim.